warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang hormati sekalian. Tadi siapa tengok warta berita, saya tak tengok. Tapi isteri saya melaporkan. Habis sembahyang Jumaat di Masjid Negara, saya naik atas lori tadi. Bersama dengan Datuk Ibrahim Ali, bersama dengan Datuk Zulkifli Nordin, bersama dengan Mursyidul Am Tibai. Kita pagi tadi, tengah hari tadi, selepas sembahyang Jumaat, beritahu orang mengenai peristiwa Lahad Datu. Siapa di belakangnya? Siapa dalangnya? Dan saudara-saudara, kita mencadangkan dalam press conference itu, saya, Datuk Ibrahim Ali, kita sokong dan minta dibuat Royal Commission of Inquiry, RCI. Dan atau kertas putih, atau kedua-duanya sekali. Untuk menerangkan dengan lebih detail, secara yang tidak bias, mengenai bagaimana berlakunya kedatangan orang Sulu 13 Februari, Senapang meletup pada 1 Mac, yang ketika itu mengorbankan 2 anggota polis kita. Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian, saya nak pergi situ sikit saja. Yang saya nak pergi dalam peristiwa Lahad Datu ni, teman-teman saya di Precinct 8 ini, ialah bahawa saudara-saudara, orang kalau masuk rumah kita sebagai pencuri, kalau saudara ada senapang, saudara akan gunakan senapang, tembak mati orang itu. Kalau orang menceroboh kawasan rumah kita, kawasan kampung kita, ketua kampung dan JKK akan diperintahkan untuk bersiap sedia menangkap orang itu, sama ada hidup, sama ada mati. Kalau misalnya ada menceroboh kawasan yang lebih besar, namanya distrik, namanya daerah dan sebagainya, mukim dan sebagainya, penghulu DO akan mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya untuk mengelakkan pencerobohan itu berlaku. Tetapi dalam konteks Lahad Datu, dalam konteks sempurna dan tempat-tempat lain yang berkait dengan peristiwa Lahad Datu ini, bukan cerita pencuri masuk rumah. Itu kecil. Pencuri masuk rumah melibatkan penghuni rumah itu. Kok komputer hilang, kok handphone hilang, kok barang kemas hilang. Barang kemas hilang milik isteri. Pergi rumah orang kahwin minggu depan, patutnya syarat sampai siku. Tapi tuan-tuan dan puan, tinggal hanya cincin tunang, bukan cincin tunang, cincin tanya-tanya yang belah rotan tu. Cincin risik nama dia. Kalau misalnya tuan-tuan dan puan, kampung kita diceroboh, rela akan tampil ke depan, polis akan tampil ke depan, anak-anak muda macam yang menyambut kedatangan saya tadi akan tampil ke hadapan, nak mempertahankan kampung, mempertahankan daerah, mempertahankan kawasan kediaman kita. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, Lahad Datu ini bukan cerita pencuri masuk rumah. Bukan. Bukan cerita perompak masuk kampung. Bukan. Ini adalah cerita negara. Negara yang namanya Malaysia, Sabah, salah sebuah daripada negeri dalam Malaysia yang masuk pada tahun 1963. Di bawah Suruhanjaya Kobol. Melalui penghutang suara, majoriti menghendaki mereka berserta dalam Malaysia. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan? Dengan pengalaman saya mengurus sampai 20 tahun dalam PTD, pengalaman saya dalam dunia korporat, pengalaman saya dalam politik, pengalaman saya memegang jawatan-jawatan penting dalam parti, termasuk dalam Pakatan Rakyat, termasuk dalam PAS, termasuk dengan DAP, termasuk dengan PKR, saya merasakan saya adalah di antara orang yang dapat memberikan hujah mengenai keadaan politik di negara ini.
Tuan-tuan bayangkan perancangan yang dibuat. Kalau ditakdirkan betul lah Anwar Ibrahim terlibat, PKR terlibat. Bayang tuan-tuan apa yang mereka hendak. Dengan Miswari yang terlibat. Pakar-pakar yang disebutkan, tuan-tuan baca dah dalam portal-portal, tuan-tuan baca semua dalam blog-blog. Bukan cakap saya ni, dalam blog-blog. Macam mana Tian Chua, macam mana Siva Rasa. Dikatakan berulang alik ke Manila. Apa dia buat di Manila? Apa dia buat? Anwar berjumpa dengan Miswari. Pasal apa dia berjumpa dengan Miswari? Dan rekod yang dikatakan, tuan-tuan boleh baca rekod Siva Rasa dan Tian Chua tahun 1996 tak salah saya, rekod dia menyebelahi untuk menubuhkan kerajaan Kristian di Timur Timur, memisahkan Timur Timur daripada Indonesia, tertubuhlah Timor Leste. No, dekat sana tu. Ilmu itu dikatakan Siva Rasa, Tian Chua ambil ilmu itu gunakan untuk Sabah. Bayang tuan-tuan ni. Apa fikir dia kalau Anwar terlibat? Apa fikir dia? Apa dia dapat kalau misalnya Sabah itu diberikan autonomi? Padahal orang Sabah seluruhnya tahun 1963 telah memilih untuk berserta dalam Malaysia. Apa perlunya Tian Chua mengatakan seluruh peristiwa di Lahad Datu itu adalah sandiwara UMNO? Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan. 11 orang dah mati. 10 orang Islam yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayang. Korban, tuan-tuan, korban. Sampai mayat di lapangan terbang antarabangsa. Pengsan. Mak pengsan, isteri pengsan, anak pengsan. Sandiwara. Tian Chua tak tahu ke hati seorang isteri. Tian Chua tak ada isteri ke, tak ada anak ke hati seorang anak. Semalam bila dihadapkan di mahkamah, tuan-tuan, ramai juga penyokong-penyokong, termasuk orang PAS, menyokong tindakan Tian Chua. Padahal mufti-mufti, jemaah mufti telah membuat keputusan bahawa yang mati, yang terkorban daripada kajian yang dibuat oleh orang universiti, ahli akademik, termasuk ulama-ulama, mereka syahid akhirat. Saya bukan ahli agama, tapi saya kena akur lah. Saudara tidak boleh sama sekali memilih DAP. Jangan. Kalau ada adik, abang dan kakak kita di kawasannya ada bertanding calon DAP, jangan. Haramkan seorang, haramkan satu pun. Haramkan seorang pun dipangkah calon DAP. Jangan. Saudara-saudara. PKR dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Orang yang satu masa dulu saya hormat dia. Saudara, apa benda sama ada di peringkat negara, peringkat negeri, peringkat Melayu, peringkat Islam yang tidak dinodai oleh Anwar Ibrahim? Tuan-tuan beritahu saya. Apa benda yang tidak dinodai oleh seorang pemimpin yang bakal menjadi Perdana Menteri kononnya yang tidak dinodai oleh dia? Islam, negeri, negara, Melayu, raja. Tuan-tuan sebutkan saya. Ambil Islam. Tuan-tuan kalau baca dalam blog, baca dalam portal, baca dalam website, bila dia membentangkan satu kertas kerja di London School of Economics 2010 bulan Mei, dia kata dia nak bawa ke Malaysia 2 jenis agama, sub-religion. Lebih kurang begitulah. Saya menamakan sub-religion. Dia nak bawa ke Malaysia. Dah dibawa pun, dah ada pun, dah beroperasi pun. Satu agama namanya religious pluralism.
Allah tuan-tuan. Pluralisme agama. Dia tak hendak lagi tuan-tuan dinul Islam. Apa dia pluralisme agama? Pluralisme agama ni prinsipnya menganggap semua agama itu sama saja. There is no one religion which is superior against the rest. Tak ada. Padahal tuan-tuan dan puan, syariat Islam, bila syariat Islam diserahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut dalam hadis, mengikut tafsir daripada ulama, maka seolah-olah terbatal pegangan-pegangan yang lain. Bila Islam itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang terakhir dalam surah Al-Maidah, wahyu itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Wahai Muhammad, hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Agama Islam yang sempurna, agama daripada langit, agama wahyu. Takkan sama dengan bikinan manusia seperti Hinduism. Takkan sama dengan bikinan manusia seperti Buddhism. Takkan sama dengan agama bikinan manusia seperti Taoism. Saya bukan nak merendahkan mana-mana agama. Inilah dia, saudara-saudara, argumen-argumen yang telah diberikan ulama-ulama besar untuk membezakan Islam dengan agama lain. Dan Islam saja, pengikut Islam termasuk saudara-saudara yang dekat-dekat sini, Dengkil jauh ke daripada sini? Dekat. Dengkil sebelah, yang dua belah apa? Saudara-saudara, saya nak menyebutkan bahawa Islam ini, tuan-tuan, Masya Allah, tuan-tuan diberikan Islam, hidup dengan Islam, insya Allah dimatikan, dikuburkan di precinct 20 besok sebagai seorang Muslim. Allah, tuan-tuan, memegang Islam, memegang Islam sebagai umat Islam disebut. Tak ada dalam Taurat, tak ada dalam Injil, tak ada dalam Zabur, tak ada. Hanya dalam Quran disebut bahawa tuan-tuan di precinct 8, tuan-tuan di precinct 4, tuan-tuan di precinct mana pun, tuan-tuan disebut sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Terbaik, digunakan perkataan superlatif, yang terbaik. Macam mana Anwar kata agama ni sama semuanya? Itu tak salah, saya sepupu Anwar tu. Yang kedua, Anwar nak bawa satu lagi agama. Namanya Islam liberal. Allah. Islam liberal, perjuangan mereka, tuan-tuan dan puan, bila anak kita umur 18 atau 21 tahun, when they become major, bila mereka sudah cukup syarat dari segi umur, sudah masuk kepada umur balik dan lebih daripada balik, 18-21 tahun, anak-anak ini, laki-laki dan perempuan, boleh menghadap mak dan ayah. Mak, ayah, sekarang saya berumur 21 tahun. Hari ini saya boleh membuat keputusan sendiri tanpa mak dan tanpa ayah. Hari ini saya boleh buat satu pilihan sendiri tanpa guidance daripada mak dan ayah. Apa dia? Saya telah memilih Hinduism sebagai agama saya untuk terus hidup di dunia ini. Saudara tak boleh kata apa? Tak boleh kata apa? Tak boleh. Itulah perjuangan IFC, Interfaith Commission, dalam 14 tuntutan dia. Saudara-saudara, bahaya ni. Sangat bahaya. Saya pekik-pekik ni dengar sampai mana agak-agak ya. Satu Putrajaya bagus, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan mati sekalian. Islam liberal asalnya juga ada kaitannya dengan Barat, tetapi tempat persemayamannya yang hebat di Indonesia. Kalau tuan-tuan buka dalam portal ya, tuan-tuan buka balik ni, buka
Islam liberal. Nanti dia bagi kat Indonesia tak kurang daripada 50 nama. Pemacu-pemacu mereka, doktor-doktor, doktor falsafah, profesor-profesor. Allah tuan-tuan. Ini yang Anwar nak bawa ni. Hingga kan bila dia bawa prinsip ini tuan-tuan dan puan, ahli-ahli agama di Malaysia, termasuk ahli agama di Timur Tengah, mengatakan tindakan yang diambil seperti itu tindakan syirik. Syirik. Bayang tuan-tuan, anak Anwar Ibrahim nama Nurul Izzah. Dia tak sekolah agama formal. Dia tak ada ilmu agama formal. Dia tidak boleh mentafsir Al-Quran. Dia tak boleh mentafsir hadis. Tapi dia boleh buat satu fatwa. Bila dia menjelaskan, memberi pendapat dia mengenai ayat Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ayat itu refers kepada orang the non-believers, orang bukan Islam. Orang bukan Islam boleh pilih apa aja. Hari ni Kristian, besok nak Yahudi, okey. Hari ni Kristian, besok nak Buddha, okey. Tetapi, berapa panjang ternya tu? Tetapi, orang Islam sama sekali tidak diizinkan menukar agama setelah melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendapat Nurul Izzah ni tuan-tuan, bahaya besarlah, bahaya. Artinya Nurul Izzah buka pintu untuk anak kita murtad. Nurul Izzah buka pintu, buka gate supaya orang Islam murtad. Menggembirakan orang Kristian, menggembirakan mereka. Datang daripada mulut pemimpin-pemimpin Islam, orang Islam, pemimpin Islam, ahli parlimen Islam, membuka ruang kepada kita, membuka gate yang besar kepada kita. She open up the floodgate. Jangan pilih PKR, setuju ke tak setuju? Sepit, saya yang bercakap ni pun sepit. Tuan-tuan dan puan-puan, apalagi penyakit kepada PKR, masalah moral. Allah. Tuan-tuan cuba bayangkan Anwar Ibrahim dideklarkan sebagai Perdana Menteri. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian. Bayang masalah moral, masalah moral. Timbalan dia. Orang sini makan aiskrim nun di kelab. Dah, kita baru nak develop. Dia terus disebut dah anti climax betul lah. Cepat sangat. Ada pula geng-geng macam Tian Chua. Ini semua yang berlaku, apa yang berlaku di Lahad Datu adalah sandiwara UMNO. Tak lebih daripada itu. Sandiwara UMNO, sandiwara Najib Tun Razak. Hey. Macam mana kita nak pilih orang yang macam ini? Kaki belit. Dia punya belit lah tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayanglah dengan masalah moral yang dihadapinya. Anwar boleh naik bas, bawa bas pusing satu Malaysia ni. Boleh bercakap dengan orang Putrajaya, boleh bercakap dengan orang Sepang, boleh bercakap dengan orang Kuala Langat, boleh bercakap dengan orang Pematang Pauh, boleh bercakap dengan orang Kulai, boleh bercakap dengan orang Muar. Tuan-tuan cuba bayangkan. Mana harga diri? Allah tuan-tuan, saya tak tahulah mengatakannya. Kalau tuan-tuan katakanlah ditangkap berkhalwat pun, belum dibicarakan lagi berkhalwat, keluar gambar sekali aja.
Tak berani keluar rumah tuan-tuan, tak berani keluar rumah. Isteri kita pun tak pergi pasar, mati kering semua dalam rumah tu. Betul. Tapi kita tengok Wan Azizah keluar macam biasa, Nurul Izzah keluar macam biasa, Anwar keluar macam biasa. Saya nak juga menuntut ilmu orang-orang ni lah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang PAS pula. Jangan undi PAS. Jangan undi PAS. Oh. Foto. Saya ingat menantu ni Aziz lah tu. Saudara, saya masuk PAS. Balik daripada overseas, habis PhD saya terus masuk PAS. Kalau saya tanya mantan Perdana Menteri Tun Mahathir, sampai sekarang dia marah saya. Pasal apa? Kenapa kerajaan dah belanja dekat 1.5 juta kamu belajar daripada masters kamu, PhD kamu, bawa anak, bawa isteri kamu, semuanya ada allowance. Tiba-tiba balik kamu masuk PAS, tak masuk UMNO. Dia marah saya. Tapi yang memanggil saya ialah nak menegakkan negara Islam itu. Betul-betul. Lillahi ta'ala. Itu yang memanggil saya masuk PAS. Nak sama-sama menegakkan negara Islam. Apalagi yang memanggil saya untuk masuk PAS, untuk melaksanakan hudud. Apalagi yang memanggil saya untuk masuk PAS, PAS akan selamanya diurus, ditadbir, dipimpin oleh kepimpinan ulama. Ketiga-tiganya dah hilang sekarang. Betul tuan-tuan. Dulu tuan-tuan dan puan dalam macam ni, saya dah lama dalam PAS. Kalau ada ucapan-ucapan, ada ceramah-ceramah macam ini, mesti hal negara Islam, hal jihad. Tidak ada orang PAS yang bersyarah tidak membaca ayat jihad dan mengulas tentang jihad. Mesti cerita jihad. Ayat ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Mesti baca. Wahai orang yang beriman, hendakkah kamu aku berikan satu perniagaan yang tukarannya tidak lain dan tidak bukan? Tukaran perniagaan itu mesti untung, tidak ada ruginya. Apa antara perniagaannya itu? Membela Islam. Dengan harta kamu, hatta dengan nyawa kamu. Yang itu saya tertawan. Sekarang dah tak cakap dah. Tak cakap dah. Ulama-ulama PAS tak cakap dah. Yang Anwarinas dalam PAS atau yang saya namakan parasit dalam PAS lagi. Kalau ada orang parasit dalam PAS, macam Khalid Samad, ahli parlimen Shah Alam tu, dia bercakap, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tak nampak, apa yang dia cakap tu begitulah Lee Kuan Yew bercakap. Betul. Saudara-saudara, PAS dah tipu saudara. At least PAS tipu saya. Dulu, tuan-tuan, daripada dulu, PAS dah umur hampir 60 tahun. Berapa tahun, tuan-tuan? 60 tahun. Daripada tu, Ustaz Fuad namanya. Daripada Syekh Fuad, Ustaz Fuad, sampai kepada Dr. Burhanuddin Ilmi, sampai kepada Dr. Profesor Zulkifli Muhammad, sampai kepada Mursyidul Am Yusuf Rawa, sampai kepada Datuk Fadil Noor. Terberhenti dekat situ. PAS hendakkan negara Islam, PAS nak melaksanakan hudud, PAS melaksanakan kepimpinan ulama. Sekarang ini
atas desakan daripada DAP dan PKR, PAS menggugurkan negara Islam, menggugurkan hudud, menggugurkan kepimpinan ulama. Dalam PAS sekarang ni tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu jumlah kepimpinan yang bukan ulama dalam parti PAS, dalam pimpinan PAS pusat, 75% bukan ulama, 25% saja ulama. Macam mana? Macam mana? Masa saya masuk dulu, 80% ulama, 20% bukan ulama, termasuk Hasan Ali, golongan profesional dalam pimpinan PAS. Macam mana? Saya nak sebut yang kecil-kecil aja. PAS cukup takut dengan DAP ni. Tak tahulah tuan-tuan ni. Kapasik bukan boleh bangun. Takut apa saya pun tak tahu. Betul-betul saya takut. Apa pasal beri-ria nak takut dengan DAP? Di Majlis Pembadaran Kota Baru Bandaraya Islam, selama 21 tahun telah dilaksanakan satu perundangan mengatakan bahawa tukang-tukang gunting yang perempuan di Kota Baru tidak boleh menggunting laki-laki Islam dan bukan Islam. Diterima 21 tahun. Diterima 21 tahun with no qualms. Tak ada halangan. Tapi bila DAP ada kuasa sikit sekarang ni, dia bagi tahu orang Kelantan, dia bagi tahu Datuk Nik Aziz, gugurkan peraturan ini. Peraturan ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Gugurkan peraturan ini sebab peraturan ini bertentangan dengan perlembagaan spirit perlembagaan persekutuan. Saudara, dia kena hentak macam itu. PAS terus bungkus simpan peraturan itu. Malulah tuan-tuan. Malu, saya malu. Di Kedah. Di Kedah tuan-tuan. Bulan Ramadan 2 tahun yang lalu, Exco lulus, MB dah endorse. Seluruh negeri Kedah waktu bulan Ramadan tidak dibenarkan pusat-pusat hiburan beroperasi sepanjang bulan Ramadan. Dipersetujui. Di Kedah ada seorang saja wakil DAP dalam Dewan Undangan Kedah. Seorang. Terkonting pun dia, terkontang pun dia. Seorang aja. Seorang ni membantah, tuan-tuan. Seorang aja membantah. PAS majority. DAP satu kerusi aja. Bantah. Saudara, keputusan itu simpan dalam peti air saja. Malulah tuan-tuan. Akhirnya di Kedah tuan-tuan, baguslah. Segala billboard, papan-papan iklan di Kedah, masuk saja sempadan Kedah, sempadan Perlis, sempadan Pulau Pinang, sempadan Perak. Saudara, segala billboard, dia punya iklan, papan iklan, kalau ada gambar perempuan, perempuan itu mesti menutup aurat. Bagus. Saya sokong. Tapi DAP yang seorang ni menentang. Menentang. Wahai teman-teman saya di Putrajaya, DAP yang seorang-seorang dalam Dewan Undangan Negeri Kedah ni boleh menentang decision MB Exco. Akhirnya peraturan itu sekali lagi simpan dalam peti ais. You can imagine how powerful DAP is and how weak PAS is. So weak. Tapi yang kita memilih, saya terlalu yakin tuan-tuan dan puan, setakat yang mendengar pada malam ini, antara kehadiran yang paling baik pada malam ini, semuanya bekerja tuan-tuan. Semuanya bekerja. Semuanya bekerja, tak kisah orang apa pun. Saya bukan orang UMNO. Tapi, message yang kita nak bawa dalam hidup ini. Saya tak reda kalau PKR menang. Tak reda kalau PAS menang. Lagi tak reda kalau DAP menang. Kenapa?
Kenapa Hasan Ali bermati-matiannya? Dia bukan BN, dia bukan UMNO. Dia bebas sekarang ni. Tapi message, mission. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian. Pukul 11 dah, tepat pukul 11. Saya nak mengakhirkan. Amboi. Duduk bawah pokok memekik. Pukul 1. Yang kita bercakap ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya sekarang ni nak buat satu seruan. Kalau misalnya tuan-tuan izinkan Pakatan Rakyat memerintah Malaysia ini, saudara, saya gunakan perkataan malapetaka jawabnya. That is, I think, the right word. Malapetaka. Malapetaka, tuan-tuan. Malapetaka kepada Islam. Dia tak nak Islam, tuan-tuan. DAP tak nak Islam. PAS pun sudah menyesuaikan tak nak Islam macam perjuangan Islam 60 tahun yang dibawa oleh pimpinan-pimpinan PAS yang terdahulu. Tak nak dia Islam ni. Karpal Singh mengatakan, if you want to convert Malaysia to becoming an Islamic state, you can only do it after stepping over my dead body. Kamu boleh hanya menjadikan Malaysia negara Islam setelah kamu melangkah mayat aku dulu. Bayang tuan-tuan janji dia. Orang PAS boleh bersama dengan dia. Orang PAS boleh berjabat tangan dengan dia. Orang PAS boleh berpeluk-pelukan dengan dia. Allah, tuan-tuan. Saudara-saudara, saya harap tuan-tuan, saya, semuanya tuan-tuan bersedia. Hanya tinggal dalam 2 bulan saja lagi. Kita berikan yang terakhir, tuan-tuan. Kalau kalah dalam PRU 13 ni, sekali lagi saya nak sebutkan, the right word is malapetaka. Malapetaka kepada Melayu. Oh iya. Saudara nak tahu tak? Dalam manifesto Pakatan Rakyat yang diumumkan 23 Februari yang lalu, baru yang lalu, manifesto tu 35 muka surat. 35 muka surat, tebal manifestonya. Bolehkan dalam manifesto tu tak ada langsung perkataan Melayu, tak ada satu pun perkataan Melayu. Tuan-tuan cuba bayangkan. Dalam manifesto Pakatan Rakyat tak ada sebutir perkataan pun yang menyebut tentang Melayu. Apa artinya? Apa artinya? Tak ada dasar ekonomi baru. Tak ada susun lapis masyarakat. Tak ada golongan usahawan bumi putera. Tak ada scholarship untuk anak-anak Melayu. Tak ada kota ke universiti. Bukan itu saja sebagaimana yang dilaung-laungkan. Sampai sekarang DAP tak challenge, saya tengok teman-teman yang melaungkan dalam bentuk tulisan dan bentuk oral yang disampaikan. Kalau DAP berkuasa, Pakatan Rakyat berkuasa, DAP mengusulkan antara 30 tuntutan mereka. Apa dia? Hapuskan MARA. Tonton bayang. DAP mengusulkan hapuskan MARA. Tonton tak menong ke memikirkan ini? Bila saya sebut ni, ada ke jari-jari lagi nak pegang pensel nanti, nak pangkah Pakatan Rakyat? Ya ke tidak? Antara tuntutan DAP yang disebut-sebut, saya nak mengulang balik. Mereka nak hapuskan Askar Melayu Diraja. Tuan-tuan cuba bayang. Yang pastinya, pilihan raya dalam sebulan, 2 bulan lagi. Dan saya hendak, tuan-tuan dan perempuan, bagikanlah until the last ounce of your energy. Give whatever that you have untuk menentukan Pakatan Rakyat ditewaskan dalam pilihan raya yang akan datang. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh?